Okey, selamat pagi semua. Hari ini cikgu nak ajar kamu masih lagi dalam subtopik 1.1 ubahan langsung, di mana standard pembelajaran hari ini adalah untuk menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. So hari ini kita nak belajar tentang ubahan tercantum. Tapi masih lagi dalam kategori ubahan langsung. Okey, apakah itu ubahan tercantum? Okey, ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah. Okey, satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab. So ini kata kunci dekat sini. Hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey, apa perbezaannya di sini? Kalau kamu belajar sebelum ni hanya melibatkan dua pemboleh ubah saja. Tapi hari ni kamu akan belajar buat satu ubahan langsung di mana dia ada dua atau lebih. Y berkadar terus dengan X kuasa N, Z kuasa N. So daripada ubahan ini kamu perlu tukar dalam bentuk persamaan. Konsep masih lagi sama dengan apa yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama, itu contoh 9. Soalan dia, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol. Simbol ini ubahan langsung dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, konsep yang sama cuma ada penambahan pemboleh ubah. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2 R. So P berubah secara langsung dengan punca kuasa dengan Q kan? Okey, dengan Q. So cikgu letak Q dekat sini dan. So bila dan ni bermaksud darab. Dan adalah darab. Punca kuasa 2R, so letak saja punca kuasa 2R dekat sini. Jadi ini adalah dia punya bentuk simbol. So lepas kamu tukar dalam bentuk simbol, kamu kena tukar dalam bentuk equation ataupun persamaan. P bentuk simbol ubahan langsung bila nak tukar kepada sama dengan, cikgu dah ajar minggu lepas, tukar kepada sama dengan K. Okey, Q carry forward, bawa turun saja. Punca kuasa R pun punca kuasa R. Jadi inilah jawapan akhir. Okey, boleh ya? Okey, contoh B pula, Y berubah secara langsung. Okey, dengan kuasa 2W. So kuasa 2W adalah W kuasa 2. Dan kuasa 3X. Kuasa 3X nampak tak? X kuasa 3. Jadi simbolnya adalah Y berkadar langsung dengan W kuasa 2, X kuasa 3. So apa yang kamu kena belajar hari ni, kamu kena tukar daripada bentuk ayat kepada bentuk simbol. Lepas tukar bentuk simbol, tukar pula bentuk equation, persamaan. Y sama dengan K kan? So W kuasa 2, X kuasa 3, bawa turun sahaja. So kamu akan dapat jawapan ini. Okey, kita lihat contoh C. Isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas. Nampak tak? Luas kerata rentas A. Jadi A ni adalah luas kerata rentas, simbolnya A, dan tingginya H. Okey, jadi terus ambil persamaan V berubah secara langsung, simbol ni kan ni. Okey, so V berubah secara langsung dengan luas A dan tingginya H. So terus dapat jawapan V berubah secara langsung dengan A, H. Okey, lepas daripada bentuk simbol, tukar kepada bentuk persamaan. V sama dengan K, A, H. Okey, yang terakhir untuk contoh ini, jisim W. So kita ambil simbol W. Okey, padam sikit. Tak comel. Okey, kita... Okey, jisim W. So kita ambil W. Bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung. So ini adalah simbol. Okey, berubah secara langsung dengan panjang P. So P saja tak berubah. Tapi ada perkataan dan. Kan cikgu cakap tadi dan adalah darab. Okey, kuasa 2 diameter tapaknya. So diameter tapak dia guna D, tapi dia ada perkataan kuasa 2. Jadi W berubah secara langsung P D kuasa 2 sebab ada perkataan kuasa 2. Jadi jawapan akhir W sama dengan K P D kuasa 2. Okey, seterusnya lihat pada contoh 10. Diberi bahawa X berkadar langsung dengan Y kuasa 2Z.
Ungkapkan X dalam sebutan Y jika X sama dengan 6, apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okey, soalan contoh 10 dia dah bagi dalam bentuk simbol. So kamu tak payah pening-pening dah. Okey, copy paste balik simbol ni. Lepas tu daripada simbol kamu kena tukar dalam bentuk persamaan. X sama dengan K kan? Okey, bila tukar simbol keadaan langsung, terus tambah sama dengan K, Y kuasa 2, Z pun carry forward. Cuma bezanya dalam contoh 10, kamu kena buat penggantian substitution dengan nilai yang diberi untuk dapatkan nilai pemalar K. Macam yang kamu dah buat latihan minggu lepas. So, X sama dengan 6. Okey, masuk dekat sini X sama dengan 6. Y sama dengan 3. Y dekat sini kan Y kuasa 2, jadi 3 kuasa 2. Z sama dengan 5, jadi Z masukkan 5. Okey, so K sama dengan 6. 3 kuasa 2 bawa sebelah kiri jadi bahagi. 5 pun bawa sebelah kiri jadi bahagi. Sebab itu K sama dengan 6 bahagi 3 kuasa 2 darab 5 di sini. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat K 2/15. Lepas dapat nilai K, masukkan semula dalam bentuk persamaan. X sama dengan K Y square Z kan? Jadi X sama dengan K Y square Z. Cuma masukkan saja K dalam persamaan tadi. So, dah dapat jawapan. Okey, kita lihat pada contoh 11. Tenaga keupayaan graviti E Joule, okey, simbolnya adalah E, bagi suatu objek berubah secara langsung. Okey, yang ni simbolnya adalah berubah secara langsung, simbol ni, okey, dengan jisimnya M, pecutan graviti G, okey, dan kedudukannya pada ketinggian H. Jadi ada 3 terms dekat sini kalau kamu tengok M, G, H. So that's why simbol jawapan dia adalah E, berubah secara langsung M, G, H, sebab dia ada 3 pembuli ubah dekat sini. Okey, lepas kamu tukar dalam bentuk persamaan, tak lain tak bukan kena cari nilai pemalar K. So apakah itu pemalar K? A, E 197. K adalah K, kena cari. M masukkan nilai M 4, G 9.81, H 5. So gantikan dengan betul pada formula E 197 tadi kan. So bila tekan kalkulator K, 197 bahagi dengan 4 darab 9.81 darab 5 macam ini, jalan kerja ini, kamu akan dapat K sama dengan 1. Jadi bila K sebenarnya jawapannya macam ni tau. 1. Okey, kena letak 1 kan, tapi cikgu dah cakap dalam matematik 1 tak perlu tulis dalam bentuk nombor dalam satu persamaan. Jadi that's why jawapan akhir kita buang 1. So that's why jawapan akhir adalah E sama dengan mgh. So ini jawapan akhir dia, E sama dengan mgh, sebab nilai pemalarnya ialah nombor 1. Okey, kita lihat pada contoh terakhir pada hari ini, contoh 12. Kalau kamu tengok, ini adalah jadual yang diberikan. S, T dengan U. So, kalau kamu tengok S, T dengan U, untuk hubungan yang pertama ni, partner dia sama lengkap. Tetapi untuk lajur yang kedua ni, dia tak lengkap. S tak ada nilai, T dengan U diberi. Dan pada lajur yang terakhir dekat sini, S diberi nilai, T diberi nilai, U saja tak diberi nilai. So, kamu kena cari nilai Y. Okey, pertama sekali kita kena gunakan maklumat yang ada dekat sini. S ada nilai, T ada nilai, U pun ada nilai. Jadi, ambil persamaan. Okey, dia bagi tahu dekat sini. Kita nak tengok kenapa dapat S berkaitan langsung dengan T kuasa 3, T punca kuasa 3U. Kenapa? Tengok soalan. Diberi bahawa S, okey, S, so S sebelah kiri, berubah secara langsung. So, berubah secara langsung, simbol ikan ni kan? Okey, simbol ikan. Dengan T. So, letak T dekat sini. Dan bermaksud darab. Punca kuasa 3U. So, bila punca kuasa 3U, inilah punca kuasa 3U. So, sebab itu kita dapat persamaan ini. Simbol yang ni. Okay. Daripada simbol berubah secara langsung, tukar kepada bentuk persamaan. S sama dengan K. Letak K. Jangan lupa. T punca kuasa 3U. Okey, lepas tu untuk nak cari nilai pemalar K, kita guna maklumat lajur yang lengkap. Okey, di mana S sama dengan 6, T 0.8, U 27. Masukkan dalam nilai dalam persamaan ni dan kamu kena kira nilai K berapa
kamu akan dapat jawapan akhir K sama dengan 2.5. Maka kamu dapat jawapan persamaan S sama dengan 2.5 punca kuasa 3 U. Okey, ini jawapan akhir. Tapi tak habis lagi sebab soalan suruh cari nilai X dan Y. Okey, jadi bila nak cari nilai X dengan Y, okey, kejap cikgu padam ni, tak nampak Y. Okey. Cari nilai X dan nilai Y. Okey. So bila nak cari nilai X dengan Y, okey, kita ambil dulu persamaan. Kita ambil dulu yang ni, kita nak cari X dahulu. Okey. Copy paste persamaan yang kamu dah dapat tadi, S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3U kan. Okey, masukkan nilai. Dekat sini apa yang kamu dapat nilai T 1.2. So, masukkan dekat sini T 1.2. Lagi apa lagi maklumat kamu tahu? U 125. So, masukkan dekat sini U 125. Okey, punca kuasa 3 125. Okey, 2.5. So, bila kamu tekan kalkulator, kalau tak reti, direct tekan kalkulator, ikut saja jalan kerja ni, kamu akan dapat X sama dengan 15. Okey. So, ini adalah jawapan akhir untuk nilai X. Masukkan saja formula, jangan risau. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, nak cari nilai Y kan? Y berada pada kolom terakhir. Cara yang sama, ambil formula yang kamu dah dapat tadi dengan simbol K. Yang ini, kita bawa sebelah kanan, copy paste, S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3U. Masukkan nilai. S 50. So, S sebelah kiri. So, masukkan S 50 dekat sini. Okey. S 50. Lagi. Oh, ni tak ada kaitan. Ni tak ada. Ni salah ya. Ni salah. Cikgu terus ke bawah. Okey, ni tak ada kaitan. Okey. S 50. 2.5 sebab formula ni tadi 2.5. Okey, 40. Kenapa cikgu masuk 40? Sebab ni nilai T. T 40. Masukkan 40 dekat sini. Yang kamu tak ada sekarang adalah nilai U. Nampak tak? U, Y. So, cikgu gantikan U ni sama dengan Y. Okey. So, bila kita nak dapatkan nilai punca kuasa 3Y ni, jadi 50 bahagi dengan 2.5 per 2.5 darab 40 ni kan, bawa sebelah kiri. Okey, kamu akan dapat macam ni. Kamu akan dapat Y masih lagi punca kuasa 3. Nilainya adalah 0.5 kan. Okey, tapi kenapa cikgu punya jawapan dekat sini, kenapa cikgu tukar kepada kuasa 3? Sebab, okey, punca kuasa 3, bila kamu nak hilangkan, kamu bawa sebelah kanan, kamu akan jadi kuasa 3. Ingat, punca jadi kuasa. Jadi, bila 0.5 kuasa 3, cikgu akan dapat jawapan akhir 0.125. Jadi, cikgu dah dapat jawapan akhir Y sama dengan 125. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Okey, selamat belajar.